بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ini seperti dijadwalkan pukul 12 saya akan jalan dengan tajuk leadership coaching. Ini berhubung kait juga dengan kursus yang akan saya lakukan pada 24 bulan 7 ini. Kita pada pukul 9.30 sampai 4.30. Special training kita berarti khas. Dan kursus ini akan diikuti juga daripada beberapa orang daripada Bank Merah seperti bersama negara dari Indonesia. Jadi saya ucapkan selamat datang. Ini kalau dah diizinkan Allah, insyaAllah saya nak cakap lebih kurang 15 minit ini. Dan mungkin jika sahabat yang tak dapat mendengar boleh mengikuti recording, dan sahabat-sahabat saya dapat masuk ini, saya ucapkan selamat datang. Kalau boleh tolong share kepada kawan-kawan kita yang mungkin tak dapat mengikuti sekarang ni. Kalau sedang tugas, sekarang ni pukul 12 dia masih bertugas dan masuk kerja. Tolong sharekan supaya ramai boleh mengikuti ini. Okey. Sebagai kita tahu, iaitu eksekutif ataupun leadership coaching ni, seperti kita fahamkan, kalau setengah orang kata leader tu ikut peringkat masing-masing. Tapi di sudut yang saya cuba sampaikan sini, leader ini adalah dalam bentuk aktiviti, bukan sekadar sebagai role sahaja, sebagai aktiviti yang perlu dilakukan. Dan ini bersangkut paut dengan seseorang yang ada tugasan ataupun ada tanggungjawab, ataupun dipertanggungjawabkan dalam satu division dan sebagainya, pun kira-kira sebagai leader juga. Ini peringkat yang saya cuba sampaikan sini adalah peringkat merupakan perkembangan skill seseorang daripada satu peringkat ke satu peringkat. Sebagai umumnya kita tahu bahawa perkembangan seseorang itu terletak pada 3 benda, ataupun dulu kat yang mana belajar kat HR tu dia kata 70-20-10 ratio model, iaitu kita panggil dia learning and development. 70% dia merupakan pengalaman ataupun challenging job atau assignment yang kita lalui. Dia merupakan 70% kita metodologi dan kapasiti ataupun kita punya skill. Lagi 20% dia merupakan developmental relationship, bagaimana kita membina hubung kait dengan seseorang. Dia merupakan 20%. Lagi 10% merupakan kita punya training, kita punya consultation, kita punya kompetensi apa semua itu tertakluk yang dikira sebagai hanyalah 10%. Jadi kalau tuan-tuan boleh fikirkan 10% ini pun sudah mencukupi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti apa yang saya sampaikan ini, insyaAllah dapat kawan-kawannya membantu sahabat-sahabat kita memahami dari sudut dari coaching yang saya cuba sampaikan tengah hari ini dalam masa 15 minit. Dan ini merupakan perkembangan individu. Ada 2 cara. Satu, kita melalui 70, 20 dan 30 tadi, kita cakap tadi 70, 20 dan 30 tadi. Tapi ada satu cara lagi dia panggil powerful leadership through coaching. Iaitu macam mana seseorang tu boleh melalui leadership coaching. Through leadership, dia mendapat powerful leadership melalui coaching. Ini merupakan satu juga strategi yang dilakukan. Dan semuanya berteras kepada MTP, Massive Transformative Purpose. Seseorang yang nak buat sesuatu tu, dia mesti clear matlamat, niat dia yang jelas, bagaimana dia nak melaksanakan sesuatu. Saya nak tunjukkan di sini, kalau tuan-tuan membaca dari segi kita katakan exponential organization, tekanan juga diberi kepada MTP. Permulaannya Massive Transformative Purpose. Massive ni Transformative Purpose ni dia bersambungan, dia berterusan, dia berkembang. Jadi dia letakkan kepada 5 why. Why. Kenapa dan sebagainya. Bagaimana wujudnya apa ni. Sebab tu dia kata ada 7 core. Dia ada 7 core soalan yang nak meyakinkan seseorang tu boleh terus berjalan dan meyakinkan bahawa dia akan laksanakan apa yang diinginkan. 7 pertama sekali, yang ada 7 tu, kenapa dia boleh tajuk itu? Ataupun why do you exist? Why do we exist? Kenapa kita perlu wujud dan jadi songkol, jadi manager, pengurusahawan dan sebagainya? Ataupun what
do we serve? Apa yang kita nak sempurnakan, ataupun what are our mission dan vision dan core value. Ini merupakan 7 core question yang sering kali kita. Jadi oleh sebab dalam tahun 15 minit ini saya akan bercakap dari segi bentuk contoh-contoh soalan. Soalan yang kedua, dia akan bertanya, nak rediscover where we will compete, di mana kita akan bersaing, where is our unique, di mana terdapatnya kata special unique proposition pada diri kita, dan di mana competitive strategy yang kita ada. Itu soalan yang kedua akan menentukan kita punya corak-corak kepimpinan dan sebagainya. Question yang ketiga, you have to discover what, apa dia, what our narrowly focus, kenapa dan apa yang kita terlalu sempit sangat fokus kita itu. Jadi kita kira yang important saja yang kita fokus. Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, dia merupakan how, bagaimana, how will we execute our key goal, macam mana kita nak menjayakan mencapai goal kita tadi. Yang ketiga, adakah goal key yang kita buat key weekly action, ataupun apakah yang gerak kita dengan goal menjadi sesuatu yang membawa kepada kejayaan. Itu merupakan soalan yang keempat. Soalan yang kelima, when, bila pula goal ni kita nak laksanakan, dan goal tu adalah the right goal, the right role, structure dan proses. Ini merupakan benda yang saya kenalkan dalam ini selalu kita buat, tetapi kita tak apply direct to a set of activity. Because yang saya kenal ni, leadership ni dalam bentuk activity rather than role. Kalau nak sembang role tu memang banyak lah. Kita boleh mendengar banyak orang katakan apa dia role sebagai seorang leader. Tapi kita tak aktiviti yang perlu kita lakukan. Melalui soalan-soalan ini, 7 soalan ini boleh membantu meningkatkan dia punya aktiviti. Di samping itu juga, maka tingkatkanlah lagi dia punya role. Soalan yang keenam, adakah siapa yang ada talent? Adakah seorang punya talent, adakah kompetensi, ada keupayaan nak mencari sesuatu yang baik untuk orang dia dan suatu tempat yang bersesuaian dengan dia. Itu ini macam bentuk succession plan. Itu dia kena pasti orang yang betul, yang bersesuaian dengan jawatan yang kita beri itu sebagai seorang leader. Dan soalan yang ketujuh, kita nak rediscover what is the biggest, what's the right motivation yang recognizing and rewarding the talent, yang menyebabkan orang yang menjadi seorang leader tu dia boleh berkembang dan orang kata rewarding, memberi sesuatu kebaikan kepada dia. Ini merupakan 7 soalan yang akan diterangkan begitu detail dalam kursus yang saya buat pada 24 bulan 7 ini, 9.30 sampai 4.30. 7 soalan ini. Tetapi saya ingin bawa baik kepada tuan-tuan dan puan pada satu sudut. Saya harap insyaAllah saya boleh share benda ni. Sekejap, saya tak lepas kat sini. Ini sekejap dah. Saya cuba sekiranya saya boleh share dalam bentuk apa ni, mesti kita dapat, saya tak ada share tuan-tuan dan puan. Rupanya di sini kita mesti penekanan kepada kita punya kebolehan. Kita kena improve kita punya capability. Bukan saja sekadar tu. Kalau kita melihat perkembangan diri itu terletak pada perkembangan skill kita. Oleh itu penekanan perlu dibagi pada skill. Mungkin saya boleh bercerita, semua boleh cerita, tapi nak melaksanakan menggunakan skill supaya dia ni bukan sekadar untuk bercerita, tapi merupakan sesuatu yang boleh kita laksanakan. Kadang-kadang orang tak suka kalau orang buat sesuatu kita tak ikut cara dia. Of course, everybody ada cara dia yang tertentu. Itu terletak pada diri masing-masing. Yang kedua, kalau pemimpin dia selalu meningkatkan jenis skill. Bukan sekadar peranan role saja. Role tu kita dah telah dah. Tetapi macam mana aktiviti yang mana kita boleh buat, boleh melaksanakan kita punya role sebagai katakan sebagai leadership coaching.
Jadi leadership di sini menentukan, kalau tuan-tuan telah dengar saya menyatakan seorang pemimpin itu wujud bukan kerana dia digalaskan dengan tanggungjawab, tapi sifat-sifat kepimpinan telah pun dilahirkan semula jadi pada diri seorang itu. Dan saya dah cakap 12 minit, jadi hari ini saya jangka nak cakap hanyalah 15 minit, jadi lagi 3 minit. Kalau yang hadir itu minta share. Dan perkara ini akan saya perincikan di dalam kursus yang mana saya telah keluarkan iklannya. Tuan-tuan dia tengok nak event bright, yang event bright yang saya keluarkan iaitu pada 24 bulan 7 ini. Dan detailkan benda ini. Jadi merupakan dalam bentuk aktiviti, pengalaman dan sebagainya. Ingat seperti yang saya sebut tadi, dia pakai 70, 20, 10 formula, iaitu dia panggil learning and development, iaitu 70% merupakan pengalaman dan assignment yang kita lalui. Sama ada kita menjadi pemimpin sekolah darjah, ketua darjah ataupun pemimpin, kita mengelolakan majlis, mengelolakan sekolah dan sebagainya. Dan itu merupakan pengalaman kita. Maka rupanya pembangunan terletak pada 70% iaitu pengalaman kita ataupun challenging assignment yang kita buat dulu. Lagi satu dia kata 20%. 20% yang merupakan developmental relationship. Yang masalah ni nak hubung kait developmental antara kita dengan orang. Kadang-kadang kita terlampau guna fikiran logik, kita tak mikir hubungan orang. Kita cakap kasar, kadang-kadang hina orang, kita rasa orang tak sama kita tak setuju dan sebagainya. Itu yang perlu kita develop. Dia memerlukan developmental relationship. Kita meningkatkan hubungan. Sebab tu Rasulullah SAW kata kita kena buat sama Islam, kita kena beri salam. Assalamualaikum. Itu merupakan hubungan. Salam ni bukan ciptaan kita, datang dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Jadi itu menunjukkan bahawa perlunya ditingkatkan developmental relationship. Dan lagi 10% melalui training dan consultation. Ataupun ini hanya merupakan 10% saja. Rupanya orang kata hubungan daripada mula kita dilahirkan sampai umur kita sini, terletak daripada ini dikatakan formula 70, 20 dan 10. Benda ni semua saya akan terangkan dengan terperinci di dalam kursus yang kita akan buat pada 24 bulan ni. Jadi sekarang dah 14 minit, insyaAllah saya akan stop lagi beberapa minit. Jika ada soalan sila kemukakan. Walaupun apa yang saya sebut tadi merupakan intipati yang perlu kita tahu bila nak buat coaching. Jadi coaching tu boleh berkembang melalui yang kata powerful leadership through coaching. Itu orang tu boleh dibina sifat-sifat kepimpinannya melalui coaching. Jadi leadership coaching berlainan pada business coaching, berlainan pada lain-lain coaching. Satu skill. Dan because tajuk-tajuk input dia berbeza. Tak sama. Sebab dia melihat ke satu more toward the future. Nobody can predict the future. I don't know what will happen to me tomorrow. InsyaAllah. Apa yang kita ada ialah yakin kepada Allah. Dan kita amal ma'ruf nahi munkar mengikut apa saja yang telah sampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi sekarang ni sudah pun masuk 15 minit. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah mengikuti. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan sila kemukakan. InsyaAllah kalau tak ada apa halangan nanti saya akan terangkan lagi dalam perinci. Dan kita telah melambung mendapat beberapa orang daripada luar negara pun dah mendaftar mengikuti kursus yang saya buat hanya khas special 10 pada 24 bulan ini. Ya, rajin-rajinlah ikuti saya punya Facebook untuk maklumat yang bermasuk. Saya nama Syakir Mustafa, Certified Master Developmental Coach for ICF Pacific Region. Sila minat, sila follow Facebook saya, sila follow saya punya page dan insyaAllah ada beberapa maklumat boleh diikuti di dalam Facebook saya dan juga di page saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf silapan semua daripada saya yang benar daripada Allah SWT. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, saya ingat sekadar ini saja. Sudah 16 minit saya cakap. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa, mungkin petang ni saya dah live lagi dengan few of my friend. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. InsyaAllah petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.